Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru pendidikan tajwid, iaitu pelajaran 6. Diharap murid dapat memberi perhatian sepenuhnya. Okey. Sebelum itu kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Hari ini kita belajar tajuk iqlab, pelajaran 6. Apakah itu iqlab? Apakah itu iqlab? Baiklah. Jom kita lihat. Okey, iqlab. Menurut buku teks 6.1, iqlab, pengertian iqlab pada bahasa ialah menukarkan. Iqlab, ya, daripada perkataan asal qallaba ni maksudnya dia bertukar-tukar, ya. Qallaba, bertukar-tukar. Jadi iqlab maksudnya menukarkan. Pada istilah ialah menukarkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Tukar bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Okey. Sekejap lagi Ustazah akan terangkan bagaimana cara menyebut, ya. Kemudian 6.2, sebab dinamakan iqlab. Kenapa dia dinamakan iqlab? Dinamakan iqlab kerana menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Iqlab tadi tukar. Jadi kita tukar bunyi nun kepada bunyi mim. Sebab itu dinamakan iqlab, ya. 6.3, huruf iqlab. Huruf iqlab ada satu sahaja, iaitu ba. Senang sahaja nak tahu hukum iqlab ini. Bila awak dah dapat scan huruf ba, bermakna di situ ada pertemuan ba dengan mim kecil, ia dinamakan iqlab. Sekejap lagi kita akan lihat contoh, ya. Seterusnya, 6.4, cara bacaan iqlab. Okey, ditukarkan sebutan ba menjadi bunyi mim serta kekal dengungnya dengan kadar 2 harkat. Okey, pertama sekali tukar bunyi ba kepada bunyi mim dan dengung, 2 harkat. Okey, sekejap lagi saya akan tengokkan contoh. Kemudian, bunyi mim tidak sempurna, iaitu membuka sedikit bibir dalam keadaan ringan. Buka sedikit, bukan kemam, antara bibir. Sebut mim. Sebut mim dalam keadaan bibir itu terbuka sedikit, tidak perlu dikemam habis. Okey? Mim ataupun tidak perlu dirapatkan, habis bunyi mim tersebut. Sama-sama dengan Ustazah kita berlatih sebut mim dalam keadaan ringan saja. Mim tak perlu terlalu rapat, ya. Mim. Okey. Okey, seterusnya 6.5. Mari kita lihat contoh-contoh iqlab. Okey, ini dia. Contoh-contoh iqlab. Okey, lihat di sini huruf iqlab. Kita detect dulu, scan dulu huruf iqlab ba. Jadi contoh nun mati, ya, dalam satu perkataan, dalam 2 perkataan. Bermaksud di sini kita lihat di sini. Mana dia huruf ba? Okey, ba yang digariskan ini dia bertemu dengan huruf mim sebelumnya. Ada mim kecil. Ini yang dinamakan iqlab. Apabila mim kecil ini bertemu dengan huruf ba, maka ia dibaca secara apa tadi? Pertama sekali tukarkan bunyi tersebut kepada daripada nun mati, daripada nun mati kepada bunyi mim. Okey, kerana dia bertemu dengan ba dengan kadar 2 harkat serta dengung. Okey, mari dengar Ustazah baca, ya. Okey. Bihum
Ambihum. Ambihum. Ditukarkan bunyi nun itu kepada mim, ya, bukan an. Bukan an. Kerana ada mim kecil di sini, maka bunyinya ambihum. Ambihum. Faham? Ringankan sahaja bibir tersebut, tidak perlu dirapatkan terlalu rapat, ya. Sedikit saja. Ambihum. 2 harakat. Ini dalam satu perkataan, yang ini pula pertemuan di dalam 2 perkataan yang berpisah. Cuba lihat, nun mati di atasnya ada mim kecil bertemu dengan ba dalam keadaan yang berpisah, bermaksud dalam 2 perkataan. Mari kita baca lagi sekali untuk contoh ini. Mimba, mimba, mimba. Okey, boleh. Kemudian contoh untuk tanwin pula. Lihat di sini ada tanwin bertemu dengan huruf terdapat huruf mim di sebelahnya bertemu dengan ba. Okey, mari kita baca bersama. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Okey, jelas tidak? Itulah yang dinamakan dengan iklab, ya. Okey, mari kita tengok info di sini. Tanda bacaan iklab mengikut rasam asmani. Pertama, huruf nun ada tanda mim kecil, seperti contoh yang kita lihat ini. Kemudian yang kedua, tanwin juga ada tanda mim kecil. Sama. Tengok tanwin di sini juga. Tanwin berbaris hadapan ada mim kecil. Kemudian nombor 3, tiada sabdu pada huruf iklab. Okey, kita lihat dalam contoh ini ada tak tanda sabdu dekat dengan mim ni? Tak ada kan? Itu tanda-tanda bacaan untuk iklab. Boleh anak-anak murid semua? Okey, last sekali kita berlatih lagi sekali membaca yang untuk latihan di bawah ini. 1, 2, 3. Yang bu'a. Yang bu'a. Kedua, amburika. Amburika. Ketiga, mustakhfim bil-lail. Mustakhfim bil-lail. Boleh faham, ya? Okey. Itu sahaja daripada Ustazah. Semoga berjaya. Sila buat nota. Okey, yang ni latihannya bukan buat nota. Ustazah minta awak untuk buat buku aktiviti muka surat 22 dan 23. Itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.